Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk selesaikan masalah melibatkan perpuluhan dan pecahan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 98. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga D. Selesaikan masalah berikut. A. Okey, kita baca soalan ni dulu ataupun ayat dia. Nabil mengambil masa selama 3/4 jam untuk membuat sebuah kipas gelang getah. Okey, ini kipas dia. Jadi Nabil ambil masa 3/4 jam. Okey, yang dibuat tu satu lah. Okey. Kemudian dia tanya kat sini, hitung bilangan kipas gelang getah yang dapat dibuatnya dalam masa 1/4 jam. Okey, jadi kata kunci di sini ialah bilangan kipas yang dapat dibuat dalam tempoh masa ni. Maksudnya satu kipas tu 3/4 jam. Jadi kalau dia ada 2 1/4 jam, berapa kipas? Okey. Jadi kita tulis dulu ayat matematik dia supaya kita lebih faham yang mana kita melakukan operasi bahagi sebab dia nak tahu bilangan. Okey, bilangan kipas. Jadi ayatnya ialah kita akan buat 2 1/4 masa keseluruhan ni kita akan bahagi dengan satu kipas tu 3/4. Jadi dia dapat berapa maksud dia? Okey. Jadi inilah dia ayatnya. Jadi kita akan selesaikan. Jadi yang pertama kita perlu tukar dahulu nombor bercampur ini kepada pecahan tidak wajar. Jadi cara dia 4 ni kita akan darabkan dengan 2. Kemudian jawapan dia akan tambah 1. Jadi untuk operasi bahagi kita perlu jadikan pecahan bahagi pecahan. Jadi nombornya yang baru ialah 4 kali 2 8. 8 tambah 1 9. Jadi kita dapat sini 9/4 kita akan bahagi 3/4. Okey, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita akan tukar simbol bahagi menjadi darab. Bila ditukar menjadi darab, nombor yang nak dibahagi tu atau pecahan ni akan beralih tempat. Penyebut akan naik atas, manakala pengangka akan turun bawah. Okey, jadi kita tulis dulu nombor ni yang baru, iaitu 9/4 akan darab 4/3. Okay, seterusnya kita boleh darab atas dengan atas, bawah dengan bawah sebab operasi darab. Namun demikian kita permudahkan dahulu pecahan ni yang mana kita silangkan 4 dengan 4, 9 dengan 3. Okey. 9 dengan 3 ada sifar 3 di situ iaitu 3 kali 3 dan sifar 3 1 kali 3. Okey. Manakala 4 dengan 4 ada sifar 4 iaitu 4 kali 1 dan 4 kali 1. Okay, seterusnya kalau kita nak salin balik kita boleh buat 3/1 darab 1/1. Kalau kita nak darab terus pun boleh. Okey. Tapi cikgu untuk soalan ni cikgu tulis balik supaya awak lebih faham. Okey. Jadi cikgu tulis dekat sana. Okey, iaitu nombor yang baru iaitu 3/4. Okey, kat sini 3/1 akan darab 1/1. Okay, jadi bila dah 1/1 macam ni kita boleh darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kita darabkan. Jadi 3 darab 1 kita dapat 3. Manakala 1 darab 1 kita dapat 1 iaitu 3/1. Okey, ini jawapan dia, tetapi jawapan kalau pecahan per 1 kita kena jadikan dia nombor bulat, maka jawapannya ialah 3.
Okey. Okey, jadi inilah dia bilangan kipas gelang getah yang dibuat oleh Nabil, iaitu sebanyak 3. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Sebanyak 62 2/5 kg beras diisi sama banyak. Okay, kata kunci tu kat sini sama banyak. Ingat, kalau kata kunci sama banyak, kita boleh terus ingat dia ialah operasi bahagi. Okey, macam tu. Okey, kita teruskan. Diisi sama banyak ke dalam 12 kampit. Okey, kemudian untuk ditermakan kepada beberapa buah keluarga miskin. Okey, beberapa keluarga miskin. Berapakah jisim beras yang diterima oleh sebuah, oleh sebuah keluarga? Nyatakan jawapan dalam kg. Okey, jadi kat sini saya ulang balik, kita kena fahamkan soalan. Yang mana soalan ni dikata ada 62 2/5 kg beras diisi sama banyak ke 12 kampit beras. Lepas tu dia kata berapakah jisim beras yang diterima oleh sebuah keluarga. Okay, jadi kita akan bahagikan 62 2/5 kepada 12. Kita dapatlah bilangan jisim beras untuk sebuah keluarga. Okey. Maka kita tulis dulu ayat matematiknya, 62 2/5. Okey, kita akan bahagi 12. Jadi kita akan selesaikan soalan ini mengikut kaedah pecahan. Okey, jadi 12 ini adalah nombor bulat, maka kita akan perkan terus dengan 1 jadi pecahan. Okey. Okay, sekarang ini ialah nombor bercampur. Jadi nombor bercampur ni kita kena jadikan dia pecahan tak wajar. Kita kena darabkan dan kita tambahkan jawapannya. Okey. Sekarang 62 akan darab 5. Kita tulis dekat sebelah ni, 62 darab 5 dapat berapa? 62 darab 5. 2 darab 5, 10. 6 darab 5, 30 tambah 1, 31. Jadi 310 ni akan tambah 2, dia jadi 300. Kita tambah 2 kat sini. Jadi 312. Okey. Jadi pecahannya yang baru iaitu 312 perkan dengan 5. Kita akan bahagi 12 per 1. Okay, sekarang sekarang kita buat apa? Kita akan tukar simbol bahagi kepada darab. Okay, bahagi ni kita akan tukar jadi darab. Bila tukar jadi darab, yang kedudukan pecahan ni akan beralih tempat. Okay? Jadi kita tulis nombor yang baru iaitu 312. Okey, nombor ini kekal. Cuma yang nombor sebelah ni dia jadi 1/12. Okey, kemudian kita akan pemudahkan. Okay, sekarang 312 dengan 12 ini kita pemudahkan. Kita tengok sini cara dia, kita bahagi 12. Boleh tak? Kalau kita bagi 12, maksudnya ni sifar 12, 12 kali 1. Tapi 312 ni kita tak hafal dia punya sifar dia kan, nombor besar kan. Jadi kita cuba bahagi. Okay, 312 bahagi 12. Okay, jadi sifar 12, berapa kali 12 dapat 31. Okay, kita perlu sifar kat sini 12, lepas tu 24, lepas tu 36. Jadi 2 kita tulis ni 2, kita akan tulis 24. Kita tolak 1 tolak 4 tak boleh, dia jadi 11. Ini jadi 2. 11 tolak 4 7, 2 tolak 2 sifar. Okay, kemudian kita turunkan 2, dia jadi 7/2. Okay, kita teruskan dengan sifar 12 tadi, 12, 24, 36,
48, 60 dan 72. Okey, ada kat sini iaitu 6. Jadi kita tulis ni 6 kali 12, 72. Okey, sekarang kita dah selesai. Jadi kita boleh potong. Maksudnya sifir 12 ni 12 kali 1 dan 12 kali 26. Kemudian 5 dengan 1 tak boleh pemudahkan. Jadi kita tulis nombor yang baru iaitu 26 per 5 darab 1 per 1. Kemudian kita boleh darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Maksudnya 26 darab 1, 5 darab 1, kita dapat jawapannya iaitu 26 per 5. Okey, cikgu letak kat sini. Jawapannya 26 per 5. Okey, tapi ini ialah kita panggil pecahan tak wajar. Maka kita kena tukar menjadi nombor bercampur. Okey, cara dia, kita bahagikan 26 dengan 5. Okey, kita tulis ni 26 bahagi 5. Jadi sifir 5, 26 ni berapa kali 5? Okey, ni sifir 5 5, 10, 15, 20, 25. Okey, jadi 5 Jadi kira ni 5, tulis ni 25. Kita tolak dapat 1. Okey, kita dapat jawapannya 5, 1 per 5. Ini ialah 5 1 per 5 kg. Okey. Jadi kita tulis jawapan dia 5 1 per 5 kg. Okay, inilah dia jisim yang akan diterima oleh sebuah keluarga. Jisim apa? Jisim beras. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Jadual di sebelah menunjukkan anggaran tempoh satu peredaran lengkap 2 buah planet mengelilingi matahari. Okay, kita tengok jadual di sebelah ni ada 2 planet iaitu Marikh dan Mushtari. Okay, kat sini anggaran tempoh yang diambil untuk mengelilingi matahari, yang mana Marikh ialah 1.88 tahun, manakala Mushtari 6.3 kali tempoh planet Marikh. Okay, maksudnya dia 6 kali ganda daripada Marikh. Okay, itu maksud kali tempoh planet Marikh. Okay, macam 2 kali tempoh. Itu contoh. Okay, kita sambung. Hitung anggaran tempoh dalam tahun bagi planet Mushtari untuk mengelilingi matahari. Okay, jadi kata kunci kat sini kita nak kena kira Mushtari. Okay, maksudnya kat sini Mushtari bukan 6.3 tahun, dia 6.3 kali daripada Marikh. Jadi sangat direct ataupun terus, yang mana soalan ni dia kata dia kali ganda, jadi operasi dia operasi darab. Okey. Maksudnya ayat matematiknya ialah 6.3 dia akan darab 1.88. Okey, terus dapat bilangan dia. Maksudnya ini ialah bilangan tahunnya. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Ini ialah mendarab perpuluhan. Jadi cadangan cikgu, nombor perpuluhan ini kita perlu bertukar menjadi perpuluhan, yang mana kita gerakkan titik perpuluhan ke ujung, dia jadi 63. Manakala ini 12, dia jadi 88. Okey, jadi apakah ayat matematik yang baru? Ayatnya ialah 63 darab 188. Okey, itu lebih mudah untuk kita kira. Okey, jadi kita buat bentuk lazim. 3 digit berada dekat atas. Okey, jadi kita akan buat 188 akan darab 63. Okey, ini ialah 1838 tahun. Okey. Okey, nanti kita akan dapat jawapannya dalam tahun. Okay, sekarang kita garis dulu. Okey, mungkin kat sini ya. Okey, dan kita akan dapat jawapannya.
Okey, bila dia 2 digit, jadi dia ada pendarapan 2 kali. Yang pertama, dia akan darab dengan 3, yang kedua akan darab 6. Okey. Okey, sekarang kita darab dulu dengan 3. 8 darab 3, 24. 8 darab 3 lagi sekali, 24. Tambah 2. Dia tambah 2 kat sini. 26. 1 darab 3, 3 tambah 2, 5. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah darab dengan 6. So kita akan darab 6. 6 dekat sini. 8 darab 6 kita dapat 48. 8 darab 6, 48 lagi sekali. Tambah 4, 52. 1 darab 6, 6. Tambah 5, 11. Okay, kemudian kita tambahkan. Kita dapat jawapannya iaitu 4, 6 tambah 8, 14. 5 tambah 3 kat sini, 8. Dan ini 1, dan ini 1. Jadi ini ialah tahun. Okey. 11,844 tahun. Adakah kita telah menjawab? Okey, secara kasarnya betul. Namun demikian, ini ialah mendarab nombor apa? Bulat. Tadi kita darab dengan soalan ni darab perpuluhan. Jadi kita pulangkan titik perpuluhannya. Okey. Berapa kali kita nak pulang? Okey, kat sini ada 1 kali. Dekat sini ada 2 kali. Jadi kita akan gerakkan titik perpuluhan 2 kali daripada hujung ni. Gerak 1, 2. Okey, tambah 1 lagi 3. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya iaitu terus dapat jawapan dia 11,844 tahun. Ini ada jawapan untuk soalan C yang mana hitung anggaran tempoh dalam tahun bagi planet Mushtari. Okey, ini dia planet Mushtari mengelilingi matahari kan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Wanita membeli 8.4 liter susu soya. Okey, ini ayat nyatanya kita kena faham. Wanita beli, kemudian dia menuang susu soya itu ke dalam beberapa gelas. Okey, kat sini ayat kedua ialah menuang ke beberapa. Bila beberapa ni kita tak tahu berapa biji. Berapa biji apa? Berapa biji gelas. Setiap gelas berisi 0.35 liter susu soya. Berapakah biji gelas yang diperlukan oleh wanita? Jadi kata kuncinya berapa gelas. Okay, jadi kita beranggapan setiap gelas itu bilangannya sama. Bila sama, maksudnya operasinya ialah operasi bahagi, iaitu 8.4 liter, ataupun kita ambil terus 8.4, kita akan bahagi 0.35. Okey, jadi kita akan buat operasi bahagi. Cuma bila kita nak membahagi, nombor nak dibahagi tu 0.35 ni perlu menjadi nombor bulat. Jadi macam mana cara dia? Kita gerakkan 1, 2 hingga ke hujung, dia jadi 35. Maka nombor di depan juga akan ikut sama 1, 2. Okey, jadi ada satu ruang kosong ni kita masukkan sifar. Sekarang baru boleh kita buat bentuk bahaginya. Bentuk lazimnya iaitu 840. Kita akan bahagi 35. Macam tu. Okey, kita gariskan. Okey, ini lebih mudah. Kalau tidak tadi, kita buat macam mana? Okey, kalau tidak tadi, dia akan jadi macam ni 8.4 bahagi 0.35. Okey, ini agak susah sebab nombor perpuluhan Okey, sekarang kita sambung kita punya bentuk lazim kita. Kita perlukan sifar 35. Jadi caranya kita kena buat penambahan berulang.
berapa kali 35 84? So kita tambah sini. 35 tambah 35. Kita dapat 10 7. Kita tambah lagi 35. Kita dapat 5 1 sifar 5. Okay, tak boleh. Kita akan ambil yang hampir dengan 84 iaitu 70, iaitu 2. Okey. Jadi bila tu 2, tulis sini 70. Kemudian kita tolakkan, dapat 4 1. Okay, sekarang kita turunkan pula sifar. Kita jadi 140. Jadi berapa kali 35 dapat 140? Jadi kita tambahkan lagi sekali sifar 35. Okay, tambah 35. 5 tambah 5 10. 3 tambah 1 4. Okey 1. Okey dah ada kat sini. Iaitu 1 2 okey 3 dan 4. Jadi kita tulis ni 4, iaitu 4 kali 35 140. Kemudian kita tolakkan dan selesai. Jadi kita dapat jawapannya kat sini, iaitu 24. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan D, iaitu bilangan gelas yang diperlukan oleh wanita sebanyak 24. Jadi itu dia latihan kita pada hari ini untuk tajuk selesaikan masalah bagi muka surat 98 untuk soalan A hingga D. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi untuk dapatkan soalan lain, cikgu tinggalkan di bahagian link. Okey. Link itu di bahagian description. Okey. Okey, jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.